Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey. Nama cikgu adalah Cikgu Muzaffar dan cikgu akan mengajar 5 raya pada tahun ini. Jadi ini adalah kelas bukan DLP. Jadi kita akan bercakap dalam bahasa Melayu lah. Cikgu akan bagi penerangan dalam bahasa Melayu. Pada tahun ini kita akan melakukan PDPR, iaitu pembelajaran di rumah. Okey, pengajaran dan pembelajaran di rumah. Jadi cikgu telah memilih aplikasi YouTube supaya jika ada murid yang ketinggalan tidak akan berlaku seperti di Google Meet. Google Meet dia ada kelemahan. Kelemahan Google Meet ialah murid tidak jika murid itu terlepas pada masa yang ditetapkan, dia okey, cikgu ulang sekali lagi. Jika murid itu terlepas di Google Meet, mereka dah akan ketinggalan satu pembelajaran. Tetapi jika cikgu gunakan di YouTube channel, kamu boleh tengok bila-bila masa saja video ini. Okey. Jadi kita akan teruskan pada topik kita yang pertama ialah kemahiran proses sains. Okey, ini adalah kemahiran saintifik yang kita akan belajar. Tetapi cikgu dapati kemahiran saintifik ini adalah lebih mudah jika kita belajar secara hands on. Maknanya kita buat benda tu. Kita kena buat kapal terbang, kena buat eksperimen kapal terbang, eksperimen apa lagi? Buih. Jadi ini kita akan buat di sekolah nanti. Boleh? Okey. Jadi kita akan teruskan sehingga ke topik yang kedua, iaitu manusia. Topik manusia ini ialah topik yang kedua. Jadi kita akan belajar beberapa perkara mengenai manusia di sini. Okey. Sebelum kita bermula, kita akan tengok di sini satu video yang cikgu dah cari kat YouTube. Kita tengok dulu. Okey, nampak tak? Ini binatang apa? Ini ialah seekor cacing. Cacing apa? Cacing tanah lah. Okey, cacing ini dia sentiasa duduk di atas tanah seperti ini. Dia akan bergerak-gerak macam. Pernah tengok tak cacing berdiri tegak macam ni? Tak ada kan? Sebab apa cacing ni mesti berjalan macam ni? Nampak ni dia berjalan? Sebab dia tiada tulang dalam badan dia. Okey, di dalam badan cacing dia tak ada tulang. Jadi dia sentiasa terbaring di atas tanah sahaja. Jadi itulah fungsi tulang kepada manusia. Jadi kita tengok di sini. Kita tengok di buku teks muka surat 19. Topiknya manusia. Chan dan rakan-rakan sedang bermain di taman perumahan mereka. Tengok dia main rugby lah ni. Haha, kamu tidak dapat lari daripada saya. Tiba-tiba kerak dia terlanggar kayu. Chan terjatuh kerana terlanggar akar pokok yang besar. Aduh, sakitnya. Mak dia pun bawa jumpa doktor. Jangan risau puan. Imbasan sinar X pada kaki anak puan tidak menunjukkan sebarang kecederaan. Tengok di sini. Apakah ini? Di dalam apa nama benda yang warna hitam ni tiba-tiba ada nampak macam tulang-tulang ni. Ini adalah sinaran, iaitu sinaran X yang telah di-print. Bila dia print, kita nampak ini adalah kaki Chan tu. Dan ini adalah tulang kaki Chan. Bila kita gunakan X-ray, dia akan tembus ke dalam kulit kita, akan nampak tulang-tulang di dalam tangan kita ke, kaki kita ke. Dalam situasi ni, Chan punya kaki lah. Okey, selamat kaki Chan tak patah. Okey. Okey, kita teruskan. Sistem rangka manusia dan fungsinya. Okey. Mana ya? Oh, ini. Okey. Kita tengok satu video dulu. Fungsi rangka utama manusia. Kita
Kita tengok. Fungsi rangka utama Okey, fungsi rangka utama manusia. Kita tengok. Dalam setiap badan manusia, kita ada rangka seperti di dalam gambar ini, di dalam video ini. Kita tengok. Nampak tak semua? Ini adalah rangka manusia. Okey. Okey, kita teruskan di buku teks. Tahukah kamu mengapa cacing tidak dapat berdiri tegak seperti manusia? Macam cikgu cerita tadi, cacing memang tak ada tulang. Jadi dia tak akan boleh sampai bila-bila berdiri tegak macam manusia. Tulang-tulang di dalam tubuh manusia membentuk satu sistem yang dikenali sebagai sistem rangka manusia. Di situlah dia dapat nama dia, sistem rangka manusia. Di atas sekali, di bahagian kepala manusia, kita ada namanya tengkorak. Faham? Sebut semua. Tengkorak. Okey, nampak ni dekat bahagian kepala manusia ni, di dalam kepala manusia ada tengkorak. Okey, tadi itu tengkorak. Dan yang kedua, okey, kita cerita pasal tengkorak. Di dalam tengkorak, kenapa adanya tengkorak dekat manusia ni? Kenapa Tuhan ciptakan dalam kepala manusia ada tengkorak? Sebenarnya di dalam kepala manusia, kita ada satu organ yang sangat penting. Namanya ialah otak. Nampak ni? Otak. Dan tengkorak ni fungsinya ialah seperti helmet lah. Helmet dia tutup otak ni semua. Dan semua benda-benda yang dalam ni, otak ni dia sangat lembut ya. Otak ni sangat lembut. Otak ni macam ikan yang telah direbus lah. Lembut kan ikan yang direbus. Awak tarik sikit je dah tercabut. Sama je macam otak ni. Dia sangat mudah untuk rosak. Jadi Tuhan telah ciptakan satu perlindungan khas untuk dia, iaitu kita namakan tengkorak. Ya, tengkorak ini ialah tulang lah. Nampak tulang ini, dia sebenarnya otak duduk dekat bahagian atas. Okey, faham? Okey, mata juga duduk di bahagian kelongsong mata dia ni. Ini, dekat dalam ni. Dan tengkorak ini juga macam dekat muka kita. Boleh tak awak cucuk mata awak? Tak boleh. Sebab mata sangat lembut. Jadi tengkorak dekat tepi ni, dia telah melindungi mata. Sebahagian pada mata lah. Okey, kalau mata tu duduk kat belah dalam, kita tak boleh melihat pula. Kan? Betul? Jadi, tengkorak dekat kepala ni ialah melindungi otak, mata, lidah, apa lagi dalam tu, langit kita, semua dia lindungi. Okey. Okey, kita teruskan. Tengkorak melindungi otak dari kecederaan. Contohnya kalau ada orang baling bola dekat kepala awak. Macam dalam gambar ni kan. Oh, bayangkan kalau dalam kepala kita ada otak je, tak ada tengkorak, apa jadi? Berkecai otak awak tu, yang kena bola tu. Penyek otak tu. So, tulang yang dekat kepala kita ni, dia akan melindungi melindungi otak daripada kecederaan tersebut lah. Mau faham? Okey. Tulang kedua yang kita akan pelajari ialah di sini, di muka surat 21. Tengok semua, surat 21. Okey. Muka surat 21 dia menceritakan tentang tulang belakang. Nampak ni gambar dalam bulatan ni, tulang belakang. Tulang belakang ialah benda kedua paling penting dalam sistem tulang kita. Kenapa cikgu cakap penting? Sebab jika satu daripada tulang ini ada cantuman daripada banyak-banyak tulang ni. 1, 2, 3, 4, ada sampai berbelas-belas tulang kat sini. Daripada atas ni dia cantum macam rumah apartment, nampak? Dia cantum. Dan bila dia cantum, dia akan menjadi satu sistem yang sangat kuat. Dia untuk menyokong tubuh kita. Kita boleh sengit ke kanan, kita boleh sengit ke kiri, ke depan, ke belakang. Dan tulang belakang ni yang support kita, yang akan jaga, menyokong tubuh badan kita daripada terpatah. Contohnya terpatahnya prek macam tu, tak akan. Dia tak akan terpatah macam tu kalau kita tak kenakan daya yang sangat kuat. Okey, macam mana benda ni boleh tampung badan kita?
Tulang ini dia bercantum antara satu sama lain, dia sama. Dia mesti dia susun sama. Kalau dia tersengit sikit, orang katalah contoh tulang yang di sini akan tersengit sikit ke tepi, dia telah mengalami satu penyakit yang itu namanya slip disc. Maknanya satu tulang dekat sini tersengit, terkeluar sikit. Jadi dia akan merasa sangat sakit. Faham? Okey. Yang ketiga ialah tulang rusuk. Nampak ni? Tulang belakang ini dia akan bercantum dengan bahagian belakang tulang rusuk ni. Ini ialah tulang rusuk. Duduk dekat depan badan kita ni. Dia nampak macam tulang macam ni. Cek gitu. Okey. Tulang rusuk ni fungsi dia ialah melindungi organ dalaman seperti peparu dan jantung. Paru-paru ini untuk kita dah belajar dah masa darjah 3 ke darjah 2. Paru-paru ialah untuk kita bernafas. Faham? Untuk kita bernafas. Dan jantung untuk mengepam darah. Jantung duduk kat sini. Dia akan pam darah kita. Kalau jantung tu berhenti, apa jadi? Mati. Kalau paru-paru, kita tarik nafas, dia akan kembang. Lepas tu dia kecut. Kembang dan kecut. Okey. Selain daripada paru-paru, dia akan melindungi juga perut, hati. Tulang rusuk ni. Tulang rusuk ni duduk daripada tulang belakang, dia cantum sampai ke tepi ni. Dia bercantum semua. Dia jadi macam sangkar lah untuk semua-semua ni. Nampak ni macam sangkar dekat sini. Okey. Dan akhir sekali dalam sistem tulang kita ialah tulang tangan dan tulang kaki. Ini tangan kita ni yang kita boleh gerak, buat macam ni, peace yo, I love you tu lah, macam-macam tu. Okey. Kita tulang ini bersambung. Daripada tulang rusuk ni, dia bersambung dengan tulang tangan kita. Dengan tulang kaki juga dia akan bersambung. Okey, tulang kaki ini untuk kita berdiri, bergerak, berlari, melompat. So semua tulang kaki buat. Dan tulang tangan digunakan untuk mengangkat benda, untuk pegang benda. Semua yang tangan kita buat itu dalam dia ada tulang semuanya. Dan kita tengok dalam video ni, kita tengok. Dia akan nampak tulang tu macam mana. Okey, nampak ni. Inilah tulang rusuk kita. Ini tulang tangan. Dan ini adalah tengkorak. Nampak tengkorak. Okey. Okey, kita tengok di sini. Sistem rangka manusia dibina daripada tulang-tulang di dalam badan. Nampak? Terdapat 5 rangka utama yang perlu anda kenali. Okey, bagus. Kita tengok Ini. Mari kita kenali rangka utama dan apakah fungsinya. Okey. Rangka utama terdiri daripada tengkorak. Yang inilah atas sekali ni. Tulang belakang, tulang rusuk dan tulang tangan dan kaki. Okey. 5 rangka utama ialah tengkorak, tulang rusuk, tulang tangan dan tulang kaki. Nampak ni semua ni. Ini semua sangat penting kepada manusia. Satu tak ada. Contohnya satu ni doktor buang. Kita akan tak boleh berjalan. Contohnya tangan doktor buang, habis tangan kita. Okey, ini tengkorak. Dia sangat penting sebab melindungi otak. Otak yang menyebabkan kita boleh berfikir, boleh buat semua benda menggunakan otak sebenarnya. Dan tulang rangka tengkorak ini ialah penting untuk melindungi otak. Tengok di sini, kalau tak ada tengkorak dekat sini, apa jadi dekat otak dia? Berapa kali dah kena bam bola ni? Juga tak tahu dah berkecai dah otak dia kalau dia tak ada tengkorak. Okey, tengok tulang belakang pula. Tulang belakang bercantum daripada tengkorak sampai ke bawah. Dia melindungi badan kita, membentuk badan kita, menyokong tubuh kita. Nampak? Kita boleh sengit ke kanan. Kita boleh sengit ke depan, bongkok ke depan. Kalau tak ada tulang belakang boleh ke? Tak boleh. Kita akan jadi seperti cacing tadi.
Okey. Dan tulang rusuk. Tulang rusuk melindungi organ dalaman seperti paru-paru dan jantung. Nampak ni tulang rusuk ni, dalam ni dia akan diisi dengan paru-paru. Ni paru-paru warna biru ni. Dan jantung duduk di bahagian tengah. Ni tulang belakang. Nampak dia bercantum semua dia. Tulang rusuk dengan tulang belakang bercantum. Okey. Tulang tangan dan tulang kaki sebagai sokongan dan pergerakan. Tulang tangan untuk pergerakan, tulang kaki juga untuk pergerakan. Dan tulang kaki untuk sokongan jugalah. Untuk kita berdiri. Nampak? Boleh berdiri satu kaki. Faham? Nampak? Dia boleh berdiri. Dia menyokong segala-galanya supaya kita boleh bergerak macam ni. Dan boleh berdiri seperti ini. Okey. Okey, semua dah faham apa fungsi tulang rangka pada manusia? Okey. Selepas ini awak perlu membuat satu kuis yang senang je lah. Cikgu bagi. Nak tengok awak faham ke tak. Okey. Sekian, terima kasih.